for life, rugby.my. Hai, Assalamualaikum. Saya Afrin Syauqi. Dahulunya bermain posisi prop, nombor 1, loose head. Dan biasa kena tendang kat muka, rebeh bahu, kena pijak, semua dah kena. Bermain dahulu untuk SMS Old Boys, juga untuk pasukan Cobra dan juga untuk ITM Lions. Saya juga bermain untuk Selangor, untuk Sukma. Saya nak ucapkan salam perkenalan kepada rugby.my dan juga semua pemain-pemain rugby di luar sana, dan harapannya adalah kita terus menggahkan lagi rugby di Malaysia ini. Rugby a gentleman's game. Nampak je kasar, tapi sebenarnya kita semua happy-happy semua. Dalam masa PKP pun jangan lupa happy-happy, training ala kadar apa yang boleh buat, dan juga kita tengok rugby apa yang ada. Okey, Assalamualaikum dan tahniah kepada rugby.my, majalah rugby pertama di Malaysia. Assalamualaikum. Nine is hard. Good. 10. Yeah, well done. Ada. Good. Do it again. Easy pass. Okay, stop. Okay. All right, stop. Well done. What do we just... If you start... Okay, start on the down, forward. Okay. What I would like to see when we start the drill, even when the ball's there, without looking at them, we know that... Just one-on-one boys go right. This one on there. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar anda semua? Kita bertemu lagi untuk siaran pada minggu ini. Sembang Kopi Panas dibawakan khas untuk anda oleh rugby.my dan dikuasakan oleh Carisbrook. Jadi kepada anda yang baru saja mengikuti kami, terima kasih kami ucapkan. Mulai bulan Ogos ini, kita bersiaran selang seminggu. Bermaksud 1 bulan ataupun bulan Ogos ini kita bersiaran sebanyak 2 kali. Jadi minggu lepas tiada, jadi minggu ini kita adakan sembang Kopi Panas ni. Minggu depan kita tiada, diikuti dengan minggu terakhir bulan Ogos nanti. Jadi apa pun, terima kasih kepada anda yang setia bersama kami, dan seperti yang telah pun dihebahkan, sembang Kopi Panas pada hari ini membawakan ataupun kita throwback squad emas Sevens untuk Sukan C Kuala Lumpur 2017, di mana kami menampilkan atlet-atlet kita yang bermain untuk skuad 2017. Kita ada 2 orang, iaitu Azwan Makzizi yang lebih dikenali sebagai Putih. Kita juga ada Muhammad Zulisham ataupun Iseh,
berada di dalam skuad tersebut, dan kita juga tampilkan Muhammad Sofian bin Muhammad Kamil ataupun Pian yang bermain untuk skuad 2019, Sukan C 2019. Tapi sebelum itu apa kata saya membawa masuk panel tetap kita untuk sembang Kopi O Panas ini, tak lain tak bukan saudara Mahzuri atau lebih dikenali dengan Kobau. Terima kasih, Assalamualaikum. Bob. Waalaikumsalam. Wah, berseri-seri sekarang. Itulah dia. Sebab Hati- ni seminggu banyak tak ada. senang. Seminggu tak ada. So sempatlah pergi buat facial ke apa ke, ternampak berseri-seri sikit lah. Grooming sikit. Betul. Tapi itulah saudara Kobau, seperti yang saya cakap tadi, untuk bulan Ogos dan seterusnya kita akan bersiaran selang seminggu lah. Kalau sebelum ni kita ke udara tiap-tiap minggu, tapi kali ni kita selang-selikan lah kan. Nanti tiap-tiap minggu je muka kita je kan, Kobau. Itulah tu. Pecah Ya. skrin. Jadi kita selang-selikan dan kita juga bawakanlah isu-isu yang boleh kita kongsi bersama penggiat ataupun peminat rugby tanah air. Apapun, terima kasih saudara Kobau yang setia bersama kami selaku panel tetap untuk setiap minggu. Dan seperti yang telah saya hebahkan tadi, kita ada panel jemputan. Apa kata kita bawa masuk dulu Azwan Mat Zizi ataupun Putih. Di manakah Putih? Ya, Putih. Apa khabar Putih? Aduh, Tak ada suara Putih. Putih, mute. Okey. Okey Putih. Tak dekat. Tak dengar juga. Okey, tak apa, kita tinggalkan Putih sekejap. Kita bawa masuk Muhammad Sofian bin Muhammad Kamil ataupun lebih dikenal dengan nama Pian. Pian, apa khabar? Bang. Baik. Baik, alhamdulillah. Okey, Pian Bang. sekarang lokasi di mana kan? Baik, alhamdulillah. Saya Pian ada sekarang lokasi di mana? saya ada di KL. Ada kat KL. KL, bang. Okey. Alright. Putih kita keluarkan sekejap sementara dia selesaikan dia punya audio. So, Pian, sekarang apa perkembangan terkini yang anda boleh share dengan peminat ataupun peminat rugby tanah air, Pian? Sekarang buat apa? Perkembangan terkini. Sekarang ni saya baru nak habiskan belajar. Sebab ada last time masa SEA Games 19, SEA Games Manila saya ada drop few paper. So now tengah nak habiskan belajar kat ITM Shah Alam. I see. Pian ambil jurusan apa, Pian? Kalau boleh share dengan semua. Saya ambil Pian ambil sains sukan. sains sukan. Sama dengan siapa, Goncang? Okey. Sama Alright, dengan Putih. Goncang. Satu kelas dengan Goncang. Okey. Satu kelas. Okey, alright. So, Putih macam mana? Dah boleh dah? Suruh Putih bahasa isyarat je lah. Tak boleh lah juga Putih. Okay, tak apa, kita keluarkan. Tak apa. Okay, alright. Seperti yang kita bicarakan dari awal tadi, Sembang Kopi O Panas pada minggu ini, kita akan throwback ataupun kita imbas kembali skuad emas 7 ataupun 7 sebelah negara sewaktu Sukan C Kuala Lumpur 2017. Dan Pian bermain untuk skuad 2019 di Manila. Betul, Pian? Ya, 2019 dengan 15. 2015, kemudian Pada 2000 cakap, Pian? 2017 saya tak main. Tak main. Okey, Untuk dan apa saya tak ingat bang. dan comeback pada 2019 lah untuk Sukan C di Manila. Yes, tapi before that masa 2018 tu saya main untuk saya main 15 aside first. Di Okay. 2019 pun baru saya start main 7 balik. I see. Okay, faham. So, Pian, mungkin sebagai intro, Pian boleh ceritakan sikitlah penglibatan Pian dalam sukan rugby ni sejak daripada zaman sekolah ke zaman universiti dan sebagainya. Mungkin ramai nak tahu apa sejarah karier Pian sehinggalah bermain untuk skuad negara. Come on, Pian.
Mula-mula saya start main time saya form 3 bang, dekat sekolah Bukit Baru Melaka. Oh, Dari Daratan 3. So start time tu lah saya slow build up saya punya career. Mula-mula main rugby, ingat saya main untuk sekolah tu suka. And then after that tu macam minat dengan rugby kan. So after that saya slowly masa for Form 3 and Form 4 saya start main untuk Melaka MSSM. Itu MSSM dekat MSSM dekat Kelantan. okay. MSSM pun saya dapat selected pergi. Time tu still ada program yang Cobra punya program under 16 pergi Perth, Australia. Okay. Time itulah saya start. Saya start involve dengan environment rugby dekat luar, dekat area KL, area around Malaysia lah. So saya selected dapat pergi ke Aussie, Australia, dekat Perth. Time tu saya start minat dengan macam boleh jauh pergi main, boleh main pergi lagi jauh ni. Start from that lah saya training and banyak buat benda yang sendiri. Saya pun belajar pun tak banyak. Daripada sekolah pun Cikgu Khairudin dulu, dia yang ajar saya rugby. Time tu lah. So daripada rugby kat Melaka kan tak seberapa sangat dalam sekolah. Okay. So kebanyakan ni saya buat training sendirilah. So pas start ni saya start masuk involve dengan national team. Saya start dengan main ARFU under 19 kat Sri Lanka. Oh. Start from that. Time tu 2000 berapa saya lupa bang. Oh, tak apa. Tak ingat. Start from that lah saya start involve dengan national. Saya start main 33 dekat yang Malaysia lawan Singapura tu. And then masa 2015 tu saya dapat masuk squad program yang SEA Games 2015. Okay, alright. So Tapi Putih Hello? Sekejap, Pian. Putih macam mana? Dah dengar bang. Dah boleh dengar bang. Okay. Apa Pian? Sekejap Pian, kejap lagi kita come back kepada Pian. Kita bagi ruang kepada Boleh. ni Putih ni. Daripada Boleh, tadi lagi kena dia dengar tak suara. sempat cakap lagi. Putih. Boleh? Okey, cerita saya sebenarnya dulu bukan minat rugby lah. Saya tak suka masa sekolah rendah. Saya start main rugby sekolah rendah. Tapi sebelum saya start main rugby tu, saya main bola dulu. Saya main bola, saya main olahraga, semua sukan saya main. Takraw, bola baling. Tapi satu sukan je, rugby saya tak main. Sekolah tu ada rugby. Cikgu sekolah rendah saya dulu, Cikgu Abdullah. Saya juga main untuk acara olahraga sprinter. So dalam sekolah tu saya lah paling laju. Kalau keluar sekolah, saya lah paling slow lah. So bila dah saya dalam sekolah tu saya yang laju. So dia pun ajak saya, jom try main rugby. Main suka-suka je, dia kata turun petang-petang tu tak apa. First dia ajak macam tu lah. Saya pun tak turun lagi masa tu. Okay. Kali yang kedua ke kali ketiga dia ajak, baru saya cakap turun lah. Kesian pula cikgu banyak kali dah dia ajak saya turun, saya pun turun lah. Start training basic lah, training passing semua. So start daripada situ saya wakil sekolah. Lepas wakil sekolah saya dapat wakil daerah Kota Baru. Masa tu saya start main darjah 4. Lepas masa tu darjah 4 tu saya sampai dekat wakil daerah saja. Wakil Kota Baru je. So bila naik darjah 5, saya dah okey sikit, saya dah macam dah minat dengan rugby, rasa macam seronok pula main rugby. Rasa macam okey. So saya pun
continue lah sampai darjah 6 saya dapat wakil Kelantan MSSM. Wakil Kelantan MSSM main rugby touch dekat masa tu 2009 dekat Melaka. Main dekat Melaka. First saya main, saya memang banyak duduk reserve lah. Senang cerita, memang saya tak pandai sangat main rugby dulu. Memang tapi rezeki saya dapat main Kelantan. So, main tu saya wakil MSSM tu pun dalam 2 kali 3 kali je saya masuk Padang. So lepas pada 2009 tu 2010 saya form 1 di SMK Sultan Petra 1. Iaitu cikgu saya juga buat masuk, cikgu sekolah rendah tu, Cikgu Abdullah tu buat masuk ke sana sebab sana projek rugby dekat Kelantan, SYP. So start, form 1 sampai form 5 saya duduk kat sana. So form 1 saya tak dapat MSSM lagi. Form 2 saya dapat MSSM reserve. Form 3 pun saya main reserve, Agong duduk luar saja buat masuk air. Lepas tu form 3 pun sama. Start form 4 tak main masa tu. MSSM ada masalah, ada pergaduhan sikit. So kita tak hantar. Saya main form 5 pula. Form 5 tu main MSSM dekat Kelantan masa tu 2014. Yang final dengan Perak lah. Tapi kalah final. So start pada situ. Saya dah mula catch up, dah sesuai dengan rugby lah. So macam boleh pergi jauh ni, macam tu lah. So saya pun fokus lah. Fokus saya. Lepas tu habis SPM saya dapat perayu kat SSMI. I see. So, daripada situ pula saya first main Malaysia Junior Under 20. Masa tu saya umur 18. So saya dengan Azam, Negeri Sembilan, Azam. Saya dengan dia lah paling muda masa tu. Okay, alright. Okay, terima kasih Putih. Itu adalah pengenalan ataupun bibit-bibit awal bagaimana Putih dan juga Pian menceburkan diri dalam sukan rugby sehinggalah sekarang bergelar selaku pemain untuk negara. Jadi kita berbalik kepada Kobau. Kobau mungkin boleh kongsikan sikit apa yang kita nak achieve pada malam ni bersama dengan penonton yang sedang live dengan kita. Tapi sebelum tu Kobau, saya nak ucapkan terima kasih kepada sahabat kita Russell all the way from Cape Town, South Africa. Thank you very much Russell for being with us tonight. Thank you very much for not missing a single series with us. Every week Russell will be joining us live here in at Kopi O Panas, Sembang Kopi O Panas by Rugby.my. And kita juga ada Lawrence. Lawrence pun saya lihat baru saja join kita. Lawrence all the way from Perth. Hi Lawrence, apa khabar? Harap-harap sihat di sana. Terima kasih kerana mengikuti live. Minggu sebelum tu dia telah pun live bersama dengan kami. Dan Lawrence juga sentiasa mengikuti perkembangan rugby tempatan lah. Jadi kita berbalik kepada Kobau. Kobau, apa yang kita nak achieve pada malam ini? Throwback 2017 kita ada Putih, kita ada Pian dan Isai akan join kita sekejap lagi. Dan mungkin kita nak share apa yang kita nak achieve pada malam ni, Kobau. Okay, daripada introduction dua orang ni, ada dua benda yang kita kena, yang bukan kita kena, yang saya dapat lah. Ada dua benda. Satunya daripada cerita Pian, kita boleh ambil macam mana pengorbanan dia sanggup drop subjek, lepas tu ni baru nak catch up balik. So it's a pengorbanan secara tak langsung benda tu. Orang lain target nak habiskan study cepat, nak masuk kerja cepat, tapi untuk demi Malaysia dia sanggup drop subjek. Bukan kata dia drop subjek sebab dia fail, tapi sebab komitmen lain yang memerlukan 100% tanggungjawab dia terhadap negara tu yang dia pergi. Dan cerita Putih pula kita boleh tahu macam mana dia punya never give up attitude. Duduk reserve darjah 2, duduk reserve darjah 4, duduk reserve Agong sampai dicop reserve Agong, tapi dia still with the team dengan hasil usaha dia. Lepas tu dia dapat sampailah peringkat sekarang ni, dia main untuk peringkat kebangsaan. So dua benda ni lah untuk satu value yang perlu pemain-pemain rugby kat luar sana tengok. Bukan senang untuk jadi seorang pemain yang ke atas lah.
So ia memerlukan sentimen-sentimen ni, pengorbanan, komitmen, lepas tu never give up punya attitude. Satu lagi yang paling saya suka masa 2017 SEA Games tu, macam mana bila kita menang pingat emas tu, orang lain heboh pergi peluk teammate apa semua, putih lagi pergi kat parents dia, yang gambar tu viral. Itu memang satu detik yang memang sangat bermakna, bukan saja untuk putih tapi untuk community rugby. Macam mana kita as pemain rugby tengok macam mana kita value kita punya parents, dan kita pun hargai dia punya pengorbanan and trust dia orang, kepercayaan dia orang bila anak-anak dia orang main rugby. So apa yang kita nak daripada sini adalah cerita-cerita yang membina ni supaya ia jadi satu sumber inspirasi kepada generasi baru. Yang pentingnya adalah sekarang macam mana kita nak membawa nama Malaysia ke peringkat yang lebih tinggi lah. Macam kalau kadang-kadang orang kat luar tu keyboard warrior, dia orang tak tahu pengorbanan dia orang ni macam mana. Macam mana teruknya training, apa yang dia orang dah buat untuk dia orang dapat capai satu tahap yang macam tu. So inilah platform untuk dia orang share, dan ia akan, insyaAllah dia akan jadi sumber inspirasi lah untuk orang lain. Okay, alright. Terima kasih Kobau. Itu yang kita nak achieve pada malam ni. Kita lihat pengorbanan pemain-pemain di sendiri sehinggalah pengorbanan ni hingga membuahkan kejayaan lah kan. Pada 2017 tu kita menang emas, dan seterusnya 2019 kita rangkul perak ketika di Sukan Sydney lah. Jadi kita berbalik kepada Pian. Pian, lepas habis sekolah, Pian melanjutkan pengajian UiTM ataupun macam mana? Saya first, saya masuk Poli Merlimau. Time tu muda juga, masuk Poli Merlimau. So, Budak poli. banyak pergi game kat luar ni. Pergi training apa semua kat luar. Balik Merlimau macam sebulan 2-3 kali. Sekali bang, macam biasa lah. Budak lagi kerja nak main, kena drop. So saya kena buang daripada Poli, baru saya start masuk UiTM. Tapi sebelum tu tak ada masuk mana-mana, duduk main macam rugby macam tu je lah. So start masuk UiTM 2013. Start tu saya sampai sekarang bang, daripada diploma sampai degree kat UiTM. Okay, dan saya anggapkan daripada mula masuk UiTM tu, Pian memang teruslah masuk dekat tim UiTM dalam masuk kan segala kejohanan yang melibatkan universiti, mungkin daripada situ. So masuk state Okay, alright. Dan saya Putih terus main untuk klub UiTM Lion sampai sekarang. Okay, alright. Dan Putih pula lepas pra-U dekat SST Mai terus masuk ke UPM? Saya terus masuk UPM. Saya pra-U pun saya extend satu sem. Pra-U saya extend sebab masa tu 2017, so ulang alik lah daripada KL, Johor, hujung minggu je saya balik. Ke training kat KL, saya dengan coach Saizal Fifi lah, ulang alik lah, hujung minggu je balik Johor. Lepas tu nanti ada training, comeback balik dekat UPM. So sebelum tu saya 2017 tu saya tak masuk UPM lagi. Selepas 2017 baru saya masuk UPM. Okay, alright. Okay, faham. So mungkin Putih berada dalam squad 2017. Boleh Putih ceritakan squad 2017 tu terdiri daripada rakan-rakan seperjuangan yang rata-rata umur dia orang berapa Putih? Adakah sebaya anda ataupun time tu saya dalam program, saya paling muda dalam umur, saya masa tu 20 lah, 20. Yang lain 23, 24, 25, 26. Dalam macam tu lah, 20 lebih lah, dalam muda lagi lah dia orang. Tapi saya paling muda lah. So Putih masa tu baru 20 lah. Saya baru 20 masa tu. Okay, alright. Dan macam mana perasaan apabila jadi sebagai seorang pemain yang paling muda dalam squad? Kena bully lah. Kalau untuk saya memang pencapaian untuk achievement untuk diri saya sendiri lah. Bila saya paling muda, saya boleh challenge yang boleh beat
orang yang senior-senior kat atas, senior-senior lagi daripada saya. So satu achievement untuk saya. Lepas tu cabaran untuk saya pula bila saya duduk dalam kalangan senior, dalam player-player yang penuh pengalaman. So saya kena banyak catch up dengan diorang, kena banyak masuk apa yang diorang buat, apa yang benda baru saya kena belajar. So tu cabaran saya bila saya dekat dalam kalangan diorang. So bagi saya happy lah. Banyak pengalaman yang saya dapat. Okay. Right. Untuk Kobau, untuk squad 2017 ni, diorang ni dah mula dikumpulkan sejak daripada bila lagi Kobau? Kalau Kobau ada info pasal tu. Untuk squad 2017 dia ni, sebenarnya mereka ni dah dikumpul. Dia macam ni lah. Dia MRU mendapat tempat untuk menjalani latihan dengan MSN bawah satu program ketika SEA Games 2015. Daripada 2015 tu, sebelum 2015 tu, SEA Games 2015 tu, kita dah memang ada kerjasama dengan MSN. MSN letak kita di bawah satu program dan player masa tu dah boleh lah untuk pakai facility dekat MSN dan sebagainya. Lepas 2017 tu, management baru ambil alih dan kemasukan coach baru ke dalam tim, dan coach Fifi dia yang select player. So berlaku transisi pertukaran player lah. So mana yang boleh main dikekalkan dan mana yang yang berkebolehan atau berbakat besar tu dibawa masuk. So daripada situ transisi tu. So seorang keluar, seorang masuk, seorang keluar, seorang masuk, sampailah kita dapat final squad yang ada pada 2017 yang menang pingat emas tu. So memang dia adalah satu program yang mendapat bantuan sepenuhnya daripada MSN daripada 2015 ke 2017 membawa ke 2019 ni. So titik tolak dia 2015 tu. Yep. Dan 2015 Pian berada di dalam squad 2015. Pian. Ya bang. Masa 2015 skuansi di mana? Singapura. So bagaimana pencapaian kita masa 2015 macam mana? Saya tak check pula. Pingat perak. Kita menang perak. 2015 kita dapat pingat perak. Final dengan Filipina juga. Yep. Okay. So mungkin Pian boleh ceritakan keadaan squad 2015 pada ketika itu. Adakah sama macam apa yang Putih ceritakan ataupun berbeza sikit dia punya komposisi dia untuk 2015? Berbeza banyak. Masa 2015 tu berbeza banyak juga bang. Sebab 2015 time tu kita tak dapat sebenarnya boleh guna facilities je. Pun still training dekat Padang Cobra. Time tu dengan coach Nick. So time tu ramai yang sini macam Cik U, Jai, Hakim. So time tu yang ramai juga yang senior. So time tu saya pun muda lagi, dah 21 ke 2017 21. Okay. So preparation time tu pun time training macam first 6 months macam first 2 months macam tu, like yang turun training semua macam 7 orang, 8 orang kadang-kadang 6 orang sebab komitmen masing-masing kan tak dapat lepas lagi. Macam ada daripada UPM macam Waizuddin semua daripada UPM, Aware. So saya daripada UiTM, dan tu saya goncang dengan Apang. So time tu banyak struggle juga. So atas diri sendiri juga untuk nak ke tempat training, so transport sendiri apa semua. So macam time tu macam banyak sacrifice sikit lah. Bergerak sendiri. Yep. Jadi masa seperti yang kau bawa cakap tadi, masa 2015 belum lagi ada lagi kolaborasi dengan MSN kau bawa. Maksudnya belum lagi diserapkan dalam program MSN. Dia dah ada. Lepas tu dah nak dekat dengan SEA Games tu. Barulah ada kolaborasi dengan MSN. Sebab masa tu KJ sebelum tu 15 yang KJ janji nak bagi stadium tu 2015. So
So lepas 15 menang, so dia orang ni KBS dia more fokus on sevens pula. So dah tengok 15 dah menang. That's why KJ berani janji nak bagi stadium, lepas tu ada peruntukan 1 million untuk MRU. So, lepas tu barulah dapat attachment dengan MSN. And then lepas tu masa game dia orang kat Singapura pun KJ sendiri datang ke stadium tengok perkembangan dan sebagainya lah. Dia bermula tu memang a bit struggle lah sebab kita baru lagi nak set up team macam Pian cakap lah, datang pun 7 orang, 8 orang. Sebab dia macam culture shock tau. Bila kita work with MSN ni, dia memerlukan satu komitmen. Dia nak training pagi, training 3 sesi satu hari ke apa ke. So some player dia tak boleh nak commit. Dia tak boleh commit full time. So masa tu still macam shock lagi. So agak kelang kabut. Dan dia kelama-kelamaan tu lah, makin lama baru makin okey. Macam tu. Alright. So Pian, semasa beraksi di Singapura tahun 2015, masih ingat lagi tak game-game yang anda main semasa 2015, semasa SEA Games tu? Jumpa siapa ingat lagi tak? Masa 2015 saya dalam program tapi saya tak selected time tu. Okay, the whole program tu saya ada dalam program lah until 1 week before game. Okay, faham. Okay, Putih, 2017, anda masih ingat lagi semua game yang anda lawan pada ketika itu? Dengan siapa? Ingat lagi lah, masa tu first game lawan Kemboja. Kemboja, lepas tu second game tu lawan Singapura. Third game last tu lawan Filipina. Okay, so maksudnya final dengan Filipina lah masa di yang 2017 lah. Ya, 2017. 2017 dia main round robin. Masa tu lawan Kemboja, Singapura, Filipina. So second day lawan Thailand, lawan Indon. Lepas tu mata siapa banyak. So 1-2 final. Masa tu final Singapura. Okay. So mungkin ada perbezaan antara Malaysia dengan Kemboja yang sewaktu Putih lawan Kemboja. Masa lawan Kemboja, Putih turun di bermain ataupun simpan? Saya main masa tu. Saya first 7 masa tu. Masa tu first game kan. First game kita kena expect team lawan tu kita tak boleh ambil mudah lah. Kena expect dia ni boleh bagi fight untuk team. So main memang 100% all out dengan nyokong ramai sebab main tempat sendiri lagi tuan rumah. So semangat masa tu memang yalah, ada 1 tahun training program. Pagi petang ada 3 sesi pun ada. Pagi, tengah hari, petang. So yang banyak sacrifice masa apa semua. So memang first game tu memang lepaskan betul-betul. Memang buat yang terbaik lah, buat yang habis baik. So daripada situ kita first game tu kita orang menang lah. Kita orang menang banyak agak dalam 40 lebih saja, 40 lebih. Tanpa balas. Tanpa bolos masa tu. Goalkeeper kita power. Betul belasah. Saya goalkeeper, saya belakang lah. Tak nak bagi lepas, kena cakap tutup. Apa ni, mungkin kita jangan bandingkan dulu lah dengan Thailand, dengan Singapura apa semua. Apakah yang Putih boleh cakap antara Kemboja dengan Malaysia? Apakah perbezaan ataupun apa yang Putih boleh komen? Mutu Kemboja? Kalau kita dengan Kemboja, rasanya preparation kita lebih rapi, lebih tersusun daripada diorang. Lagi satu terkeluar pula dia. Bateri habis. Bob, yang best je pasal SEA Games je 2015 dengan 2017 tu. Itulah. Yang best je dia sebab tak banyak tau country dalam SEA Games yang main SEA Games. Rabi. So, kejap Putih. Lepas ni kau sambung. Kejap Putih, dengar dulu. So format dia akan main round robin.
dia main round robin dan top 2 akan jumpa Tak puas final. tu. Lepas tu 3, 4 dia akan main bronze lah. Okay. 2015 last game Malaysia lawan Filipin. Masa tu kalau dia punya mata lebih kurang sama ke? Filipin, Thailand dengan Malaysia. So Malaysia masa tu kalau nak minimum lah, kalau nak masuk final kena kalah dengan Filipin dengan jurang mata kurang daripada 10. Kalau lebih daripada 10 kita out langsung daripada ni. Daripada final tu. So masa tu memang Filipin memang kuat, tahulah Filipin dengan masalah-masalah dia kan, dengan jentera-jentera berat dengan laju dia semua. Yep. So kita kena leading berapa belas juga Lepas tu kita dapat satu try, bedu try kat ujung. Padahal try tu bukan try menang kita pun. Tapi sebab kita dapat reducekan point tu bawah 10. So kita try tu, kita score try tu. Dia punya bersorak penonton tu macam kita menang game tu. Padahal kita kalah. Tapi sebab kita kalah dengan Filipin tu bawah daripada 10 point, so kita qualify untuk masuk final. So itu yang menariknya. Sama juga dengan 2017, betul tak Putih? Masa korang 2017, point sama. Malaysia, Thailand, Singapura. So dia kena tengok berapa banyak kita score, berapa banyak kita score, berapa banyak kita bolos. So format ni agak bahaya kalau kita kalah satu game, memang risky lah. Itu lah yang best dia masa tu. Tengok lah masa tu yang 2017 kita kalah dengan Thailand. So Singapura pula kalah dengan Filipin tak silap. Semua tiga negara ni dia kalah satu-satu. So last choice kita untuk masuk final kena bantai Indonesia masa tu. Kena score banyak-banyak. So memang masa tu lepas lawan Thailand tu, lawan Indonesia last game untuk round robin, so memang 70 lebih bagi kena banyak lah. So tu lah dapat masuk final. Okay. Alright, macam tadi masa Putih tiba-tiba terputus tadi, Putih tengah cerita pasal apa perbezaan antara Kemboja dengan Malaysia lah. Perbezaan dari segi dia, first kali dari segi mungkin training program yang tersusun, yang tersusun rapi dengan dia punya rugby union, kerjasama dengan dia punya ni lah, majlis sukan dia. Saya sendiri yang lalui training program dia selama setahun tu, so memang bagus lah, memang terbaik, terjaga dari segi pemakanan apa semua training. So maybe dalam sebelah sana Kemboja tu maybe kurang daripada segi tu. So yang kedua ialah mungkin dari segi experience ataupun pengalaman diorang bermain rugby lah. Mungkin kita orang di Malaysia ni banyak masuk tournament-tournament di luar negara. So dalam negara pun memang banyak tournament. So mungkin situ dapat beza dia punya segi permainan lah, strategi permainan tu. So masa Putih main tu kira macam tengok Kemboja ni kira macam confident lah, boleh makan lah tim ni. Firstly tu rasa macam dia bila dah try satu tu rasa okay, boleh try ikut strategi ni, okay, boleh buat main wide ke. So tarik ujung kau dia bagi dia orang bergerak daripada tempat dia orang ke daripada tengah ke tepi sikit. So akan ada space, dia orang lambat kan. Kat situ memang nampak banyak kelemahan dia orang dari segi defense apa semua. So kita ambil advantage lah, take advantage on that lah. Okay, alright. So mungkin kau nak tambah sikit untuk 2017, apakah yang tadi kau dah cerita dari segi round robin, pemarkahan dan sebagainya. Mungkin ada cerita-cerita yang orang yang tak tahu 2017 ni, ataupun ada kisah-kisah di sebalik sukan C yang mungkin tak didedahkan kepada publik sebelum ni kau. Masa tu memang yang terperanjatnya bila diorang kalah dengan Thailand tu lah. So semua orang macam dah berubah muka lah tiba-tiba. Kita tak expect langsung diorang kalah dengan Thailand. Memang tak expect. So bila masa tu kau kalah 7-12. Betul. Tiba-tiba macam diorang stage fright. Macam jam, tak boleh main. Tak macam biasa. Semua lost. Jam. Tak tahu macam mana. Apa masalah. So kita masa tu kita jadi sekretariat. So kita boleh dengar lah penonton-penonton cakap, apa jadi budak-budak ni pasal apa tak boleh main lah.
Banyaklah komen-komen kita dengar daripada penonton tu kan. Semua rata-rata semua kata dia orang lost lah. Tak tahulah kena bomoh siam ke apa ke kan. Siam main bomoh. Bukan game Malaysia lah masa tu. Tapi masa tu adakah sebab Thailand kuat masa tu? Bukan sebab Thailand, sebab kita orang tak settle down kot dengan kita orang macam lag. Mungkin sebab first game pagi kan, so lambat panas ke tak tahu, jadi banyak mistake, so kita orang lambat counter mistake tu. So dia orang biasalah dia, bila kita buat mistake dia orang pun training semua, so dia orang take advantage atas mistake kita orang lah. So lambat settle down, so tu yang kena. So dapat bola je hilang bola, dapat bola kejap hilang bola, so banyak defend masa tu rasa. So satunya main Sevens ni sekejap je 7 minit. So bila kita pegang bola tak lama dan kalah bola dan dia kena defend. So macam lagi laju jantung tu berdegup apa. Berdebar-debar tengok asyik defend, budak-budak asyik defend. Lepas tu Thailand pula score lagi. Allah nak kejar pula. Time dah nak habis ni. So 7 minit memang kejap First half 7 minit habis, boom. Second half 7 minit habis. Kalah. So memang tu lah, memang macam tengok movie lah, berdebar-debar tu lah. Kalau orang sakit jantung tak boleh tengok game. Betul lah. Okay, alright. Untuk Pian pula, sepanjang anda terlibat dalam program untuk ni lah, untuk squad national ni, sebenarnya secara jujur lah, sebenarnya orang-orang di luar ni sebenarnya dia orang ni mampu tak ikut program seperti yang Pian dah lalui ni? Kadang orang kat luar cakap macam-macam kan. Sebenarnya dia orang ni sebenarnya mampu ke nak hadapi program-program seperti yang telah Pian lalui selama ni, sebelum ni? Apa komen Pian? Bagi saya lah, semua orang boleh buat, tapi atas kehendak masing-masing. Macam contoh macam dalam team tu ramai juga yang student, ada yang kerja, so ada yang ni tinggal family, so kat situ kita orang kena bagi 100% commitment, sacrifice, banyak pakai masa kat situ lah. Macam saya, bagi saya benda yang saya rasa susah sikit, tapi benda yang saya rasa struggle sikit, macam saya student athlete, so saya nak extend, contoh macam nak extend whole semester macam rugi pula, sebab pada tengah hari tu ada masa kan. So morning session, after morning session, habis dalam pukul 10, pukul 12 macam tu, saya akan travel pergi ITM, masuk kelas, habis kelas pukul 4 macam tu, macam travel balik ke UPM tu training. So benda-benda yang kecil macam tu tak nampak, tapi dia atas diri sendiri untuk so kena struggle lah bang, untuk nak ada same time nak habiskan belajar juga. Memang kita kejarkan untuk macam priority kita untuk SEA Games, so kita kejar apa yang priorities. So macam study pun macam untuk future kita juga kan. So banyak benda kat situ lah untuk nak sacrifice. Macam family jarang jumpa bang. Macam pahit manis semua ada dalam program tu. Training, dalam training pun ada gaduh, saya bertekak dengan putih, semua ada dalam training bang. Orang mana tahu ke tak? Orang nak tahu. Orang nak tahu. Nyari nak bertumbuk. Tapi lagi tu yang best lah masa SEA Games 2017 tu, support daripada crowd tu, daripada community, bukan community rugby saja, daripada rakyat Malaysia lah. Daripada rakyat Malaysia tu. Last saya tengok stadium tu penuh Commonwealth punya final tahun 98 macam tu. Dan baru ianya berulang kembali masa final SEA Games 2017 tu. Memang dia punya atmosphere memang best. Saya pun rasa lain lah. Lain, betul, lain. Kalau nyanyi negaraku tu meremang bulu roma kan. Memang. Meremang. Saya cakap sekarang pun meremang. Rasa kalau abang cakap dia, yang crowd memang ramai penuh stadium. Rasa meremang terus. Ya. Happy suasana macam tu. So lagi semangat lah kita orang main kan. So bila kita dapat support macam ni, diorang akan rasa pengorbanan diorang tu berbaloi. Lepas tu kita dapat pula achieve emas tu, dia lupa habis lah. Dia lupa habis apa problem-problem dia orang sebelum ni, apa tahu dia baru tahu training bergaduh ke sama sendiri ke.
benda tu semua dia rasa berbaloi. Itu yang kita nak. So kita sangat-sangat berharap kalau lepas ni ada lagi game-game dekat Malaysia, kita nak tengok atmosphere yang macam tu. Atmosphere yang macam tu, dia boleh menambah semangat pemain ni untuk buat lebih daripada apa yang dia orang buat sebelum ni. So Kandai kata sebelum ni dia orang bagi 100%, tapi dengan supporter kat belakang, dia orang boleh bagi 200%, double. Nak tengok family pun datang, apa pun datang, ketua kampung pun datang tengok. Wah, memang syok. Bila lagi nak ada atmosphere macam tu lah. Ya. So Putih, semasa stadium yang penuh dengan sorakan supporter Malaysia, macam mana anda fokus kepada permainan tu? Kan dengan suara yang gamat macam tu kan, macam mana Putih masih boleh fokus, masih boleh tumpukan perhatian dengan game tu? Ataupun dah biasa ataupun macam mana? Yalah, dia sebenarnya chemistry antara pemain lah. Bila kita sebelum ni training almost 1 year kan, so banyak sekali, so tahu dia ni tahu main macam mana seorang-seorang tu tahu gameplay seorang-seorang tu macam mana. So bila setiap gerakan yang member kita buat, kita tahu dah nak buat macam mana. So bila calling move ke apa so sebab kalau kita nak jerit sampai ujung tu memang tak dengar. So kita sampaikan sebelah member kat sebelah, sampaikan. So bila dah dengar key point untuk buat move tu, so masing-masing dah tahu lah. So situ satu, so lagi satu dari segi permainan player tu masing-masing. So dia nak buat dia buat move macam ni, kita tahu dah nak buat macam mana. So chemistry tu dah kuat lah dah masa tu. Tu senang nak gerak dalam stadium. Putih, satu lagi. Kalau anda katakan Kemboja tu mungkin ada pasukan belasahan pada tahun tu. Pada tahun 2017 tu anda rasa siapa yang kira macam yang terkuat lah dalam saingan Sukan C? Yang terkuat masa tu kita orang rasa macam Singapura. Bukan Singapura, Filipin, Thailand. Filipin masa tu kita boleh lawan lagi. Boleh ni bila kita dia orang besar-besar kan, dia orang berat. Kita orang masa tu boleh lari laju. So kita boleh ni lah, main-mainkan dia hujung. So memang last sekali memang nampak. So kita masa tu jangan bagi dia orang bola je. Dia kita orang pegang bola memang kita orang confirm menang. Sebab dia orang besar-besar, dia nampak macam tak fit sangat. So kita boleh makan. So Singapura ni dia macam balance lah. Dia macam balance, dia lebih kurang Malaysia juga. So nampak lah bila dia orang fight untuk bagi kita orang susah nak try. So kita orang kena dulu. So banyak. So Singapura lah paling fight rasa. Dan adakah umur diorang tu lebih kurang macam Malaysia punya player juga? Dia orang pun lebih kurang sama ke. Ada junior player, ada senior player. So balance. So dia orang pun seorang pun ada yang macam main naturalisasi dia orang Papua asalnya seorang. So dia orang ada seorang masa tu. Alright. Mungkin Kobau tahu tak adakah Singapura pun mempunyai program yang seakan-akan Malaysia ataupun mereka lebih advance daripada kita ataupun macam mana Kobau? Pada zaman Singapura dapat support daripada government dia 1 juta Sing. Setahun. 1 juta Sing setahun berapa banyak tu kalau di Malaysia? 3 juta kan? Kali dengan 3 juta. So lepas tu dia kecil pula tu. Compare to Malaysia. That's why dia boleh bawa some top names lah coach daripada luar, macam siapa lah dia bawa ni. Ramai memang top coach. Ben Gollings lah, apalah itulah, berguling lah. So ramai dia bawa masuk. Kan? So campur pula dengan dia orang punya local manpower yang memang ada knowledge yang tinggi, macam Izzy Kadir ni master trainer World Rugby. Dia pun main Sevens untuk Singapura sebelum ni. Lepas tu dia ada macam Jin Tong, Regional Training Manager untuk World Rugby. So knowledge dia pun mempower. So bila dia orang combine ni and then dia orang maybe dia buat satu template untuk head coach tu bergerak dan untuk set up team.
Lepas tu dia orang ada apa, buat program juga hantar keluar untuk exposure, main dengan tim-tim yang bagus. So dia punya structure of preparation tu kalau nak bandingkan Malaysia lebih bagus tu. Lebih bagus. Sebab dia more focus and then dia orang senang nak control dalam tu. But in Singapore banyak venue yang dia boleh pakai untuk training malam ke apa ke, dia tak kisah. Mana-mana dia boleh pakai. Macam kita ada limited resources juga lah. Kan training malam dah tak boleh. So maybe malam player akan tengok video buat review macam tu je ke, atau apa indoor punya activity, something like that. Tapi in terms of preparation, saya rasa Singapore more advanced than us lah. I see. Okay. Alright. Jadi itu menyebabkan pada tahun 2017 tu, seperti yang Putih cakap, dia adalah saingan yang paling kuat lah dalam Sukan C. Betul. Tapi kalah kat Thailand. Malu. Thailand pula macam mana? Sebab mungkin selalunya kita akan cakap Thailand ni mungkin adalah pencabar yang ni, tapi macam mana pula Thailand pada tahun tu, Putih? Thailand benda tu dia orang ada 2 orang player ni. Dia punya play naturalisasi kat 2 orang Mat Saleh. Dia punya dia ada 2 orang juga masa tu dia panggil. So nampak beza sikit lah gameplay dia orang. So sebenarnya memang boleh menang pun lawan Thailand tu, memang kita yakin lah. Tapi sebab itulah kita tak jangka kan benda tu berlaku. Banyak mistake pula masa tu. So lambat settle down tu, dia orang pun ambil advantage. Sebenarnya kita boleh menang lah. Tapi sebab ada mungkin ada di sebalik tu lah. Orang kata hikmah. Nak bagi bila dah kita selesa asyik menang tak boleh kak. So mungkin perancangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita kalah, so macam mana kita nak bounce back untuk kita nak dapatkan peringkat emas pertama untuk Malaysia rugby. Okay, alright. Kalau kita tengok daripada komen daripada antara penonton kita tadi, ada yang bertanyakan ni, Ikmal Lutfi Hazami, manisnya apa tu Pian? Sebelum ni. Tadi Pian duk cakap betapa susahnya nak ni lah kan, yang orang lain tak tahu. Tapi ni ada yang bertanya, manisnya apa tu Pian? Sebentar lagi kita kembali kepada soalan daripada Russell. Pian, tadi cerita pasal pengalaman pahit ni, pengalaman manis apa dia? Pengalaman manis. Pian? Tak dengar, dia tak dengar. Pian boleh dengar Pian? Pian dengar. Ataupun dia lambat sikit, dia lagging sikit. Training pahit manis kan? Manisnya. Ni manisnya pula. Tadi pahit, ni manisnya pula. Manisnya bila biasalah kita training apa semua dah penat. So once kita pergi macam tournament like contoh Asia Trophy kat jaga. Dengar bang? Dengar. Nama okey. Cakap. Manis dia tu macam okey, manis dia ni macam berapa kali manis dah? Okay bang, macam contoh macam Dia lag. macam Asia Trophy. Relax Okay. Relax bang. Ya, boleh. Macam 2019 Asia Trophy tu kita orang dapat menang dan naik untuk main Asia Series balik. Macam itulah manisnya. Macam sampai jenis nanti SEA Games lah. Ada membuat benda yang boleh kita bawa balik untuk buat kenangan. Okay, alright. Thank you Pian. So kalau kita tengok Russell pun komen. Mana komen daripada Russell tadi? Pun tak apa. Mungkin Russell ni boleh faham kot kita cakap bahasa Melayu kan. Kau faham? Tengok dia komen pun. We have all the expertise in Malaysia, so it must not be a problem for us to get the level of Singapore or higher. Tengok Russell yang dekat Cape Town, South Africa pun boleh faham kita punya perbualan. Malaysia ni pun ada kepakaran. Dia memang betul lah apa Russell cakap tu. Sebab maybe disadvantage, bukan disadvantage lah, kekurangan Singapore
ialah dia punya resources of player tu. Dia ada pool of player yang sikit, dia tak besar macam kita. So kita ada resources yang lebih banyak daripada dia orang. So kita maybe kita ada yang talented player yang lagi ramai. So tapi Singapore dia kena work on apa talent yang ada kat situ je. So kalau talent yang dia dapat tu 6/10 lah dia. So dia kena bagi program untuk push dia ke maybe 7/10 atau 8/10. Tapi kita kat sini kita ada ramai yang maybe 8/10. Already 8/10. Tapi so kalau kita dapat buat training seperti Singapura tu, maybe kita boleh push dia orang ni tu 10/10 parkar penuh. Maybe sekarang belum lagi. So itu yang rasa masukkan lah. So kita memang ada expertise untuk membawa tim ke level yang lebih tinggi. Cuma perlu ada maybe bajet yang lebih banyak ke, atau program yang lebih fokus, macam dia orang boleh training malam sekiranya dikehendaki ke, lepas tu panggil lagi advisor daripada luar yang bagus. Kenapa Singapura kadang-kadang dia panggil Boeing Golling, lepas tu dia tukar lagi. Kenapa macam tu? Maybe dia nak dapatkan input daripada ramai coaches daripada luar untuk tim tu. So dia kumpulkan input ni, and then dia work dekat dia punya head coach, yang local head coach ni, dia work on this input dan jadikan satu program yang bagus. So maybe itulah yang kita boleh buat for the future. Yep. Okay. Terima kasih kau Bau. Dan kita berbalik kepada Putih sebab dia dah expose kepada rugby ni sejak daripada darjah 3, daripada sekolah rendah lagi. Darjah 4. Sampailah ke tahap yang dia main untuk Malaysia. Saya rasa Putih mungkin dari segi perasaan tu rasa macam dah lali dah semua ni kan. Macam dah terlalu biasa dah sangat dengan game, sampai dah skill tu dah dibina daripada sekolah rendah lagi. Sampailah anda join national team, rasa macam dah tak ada apa-apa dah. Putih ke macam mana? Tak, saya macam dulu lah. Saya cakap saya dulu banyak duduk reserve. Saya banyak tengok daripada luar lah. Saya banyak belajar daripada luar, sebab saya duduk luar pun saya saja duduk reserve, tapi saya belajar sesuatu lah. Bila saya duduk reserve, saya boleh tengok siapa yang power main macam mana. So saya belajar daripada situ. So bila daripada sekolah rendah tu, so MSSM saya duduk reserve, MSSM main tackle, bola 18 pun saya duduk reserve. So saya belajar sesuatu. So saya, apa yang saya kurang, saya training, improve sampai satu tahap saya boleh duduk first 7 ke, first 10 ke, first 15 ke. Memang saya main betul-betul lah, saya prove betul-betul lah. Okey. Tengok Pian pun dah terkeluar daripada studio kita. Tapi kita dijadualkan pukul 10 ke atas nanti. Kalau kita masih bersiaran, mungkin Isai akan join kita, sebab pada ketika ini beliau ada ada kerja sikit. Okay, selepas pukul 10 kalau Isai available, dia akan join kita. Tapi buat masa ni kita bersama dengan Kobau dan juga Putih. So Putih, melangkaui 2017, anda terus sambung untuk SEA Games 2019. So mungkin boleh cerita sikit kenangan SEA Games 2019 secara overall. 2019? Semasa 2019 tu program masih lagi sama, full time training, ada pagi petang. Masa tu perbezaan suasana tu berbeza sikit lah. Masa tu saya dah start belajar di UPM. So saya student athlete. Bila ada training pagi, dan pagi tu ada kelas di UPM juga. So saya kena bagi masa tu dengan betul lah. Bila time saya ada kelas, so kalau kena pergi juga kelas, saya pergi dulu kelas. Lepas tu selepas kelas saya sambung pergi training. Kalau macam boleh excuse, saya excuse kelas, saya bagi tahu lecturer. So saya pergi training lah. So banyak berbeza daripada segi tu lah. Saya kena berkorban masa
banyak sikit, lebih sikit untuk preparation SEA Games 2019. Tapi suasana di SEA Games 2019 berbeza lah. Di 2017 ramai crowd kita. So sampai kat sana ramai crowd dia orang lah. So cabaran lah, memang pressure tu memang pressure, tapi saya ambil pressure tu sebagai semangat team lah, untuk kita bergerak, kita bawa juara bertahan tu, gelaran juara bertahan tu. So kita buat sehabis baik lah, walaupun diorang kena mak saleh kan ramai. So tak apa, kita rezeki sampai saat tu je. So kita orang reda lah, syukur. Okay. Alright. So, Kobau, expectation peminat rugby tanah air pada 2019 adalah kita mempertahankan emas. Tetapi perkara itu tidak berlaku. Mungkin anda boleh komen sikit lah apa expectation kita pada ketika itu dan hasilnya perak tu. Okey, macam saya cakap tadi, bila kita tak bermain di tempat sendiri, kalau player push 100%, dia akan main 100% je. So maknanya di 2019 dia tak main 200%. Sebab tak ada penonton yang nak drive dia main 200%. Tak ada supporter yang sebanyak seramai masa KKL tu. So dia orang memang main 100%, tapi tak ada lagi extra drive untuk dia orang. Saya tengok game tu dekat YouTube, which is kita banyak buat mistake, kita banyak lost possession. Apa tu kadang-kadang nampak player struggle dengan strength pemain Filipin yang memang kita tahu lagi besar, so lagi kuat. So benda-benda ni yang kita kena rectify lah, kita kena improve untuk next tournament lepas ni. Result dia punya expectation memang tinggi, tapi still ada anticipation. Kita still anticipate yang kita susah untuk beat Filipin masa tu. Sebab Filipin kita tahu dia orang memang ada professional player yang main kat luar. Dan bila nak tournament macam SEA Games tu, dia akan panggil player ni balik and just main for that tournament, dan dia balik main club balik. So maknanya player professional ni in terms of fitness, coach dah tak payah pening. Dia orang balik-balik, dia orang tahu sebab dia pro player, of course dia orang kena fit. So just nak bagi dia orang blend sesama dia orang, and then nak implement dia punya game plan atau game tactical sebagainya, itu je. Yeah. So Putih, ingat lagi game masa 2019, anda jumpa siapa, menang dengan siapa? Masih ingat lagi. First game kita masa tu jumpa Indonesia. Second game kita orang jumpa Singapura juga rasanya. Singapura, and then last game kita jumpa Laos. Jumpa Laos. Masa tu Kemboja tak ada lah. Kemboja saya ganti dengan Laos saja. Laos masa tu ada. So habis first day, second day kita jumpa Thailand, and then last kali jumpa Filipin. So masa jumpa Singapura, jumpa Thailand, macam mana? Adakah mereka sama lagi, kekuatan dia orang sama lagi ke, ataupun kali ni kita better? Diorang masa tu player tu tak banyak bertukar. So ada lagi muka-muka yang masa 2017. Permainan tu kita nampak lagi mendominasi daripada diorang. Kita banyak kuasai bola. So masa tu pun banyak try lah dengan Singapura. Kita lebih 2 try daripada dia. Thailand kita 3 try rasa. 3 try ke 4 try juga masa lawan Thailand. So, kita orang tak nak berlaku lagi lah masa 2017. Kita orang kalah dengan Thailand kan. So balas balik lah. So apa terjadi sebenarnya masa jumpa dengan Filipin? Yang yelah, di mana expectation kita nak pertahankan emas, tetapi itulah rezekinya sampai di perak je. Apa terjadi pada ketika tu, Putih? Masa tu kita orang memang tak ada kalah lah daripada first game, second game, third game. Lepas tu last kali penentunya masa lawan
Thailand. Kalau menang lawan Thailand memang confirm menang lah. Confirm masuk final lah. So dah menang lawan Thailand. So last kali lawan Filipin lah. Kalau menang lawan Filipin ataupun kalah lawan Filipin, last kali pun memang jumpa Filipin. So kita orang dekat situ coach ada bagi tahu lah, cakap main jangan 100% sangat lah, sebab nak simpan tenaga kan untuk final dengan dia orang pula. So masa tu pun first half saya dekat luar, second half baru saya masuk. So masa tu pun memang dah memang dah main biasa-biasa dalam 80% macam tu lah. So ingat time final tu memang nak 100% lah. Masa tu pun dah letih lah sebab fight dekat Thailand pun. Lepas tu Filipin, tambah dengan Filipin tu. So dekat final diorang pun betul-betul bagi kat 100%. So maybe dia punya plan sama kat dengan Malaysia. Main biasa-biasa je. Lepas tu yang final betul-betul all out. So diorang pun main 100%. Banyak mistake kat, banyak penguasaan bola dekat diorang. Kita orang banyak defend, nak tahan diorang tu memang susah. Nak curi bola pun lagi dah susah. Lepas tu banyak kena kad kuning masa tu bang. Banyak kena kad kuning masa tu. Ya, kalau kat KL dari segi crowdnya adalah Malaysia lah penyokong kita. Tetapi semasa di Manila, saya rasa mungkin 99% adalah penyokong Filipin. So bagaimana anda rasakan kedua situasi yang berbeza tu, Putih? Satu ialah penyokong kita masa 2017. Dekat 2019 tu alamak penyokong. So bagaimana anda menghadapi penyokong Filipin? Bila diorang try, tu sama lah, bila diorang try diorang sorak kan. So kita orang macam rasa macam berkobar-kobar, rasa macam nak balas balik lah. Okay, tak apa buat balik. Okay. Tak apa, so buat balik lah. Tapi bila kita orang buat mistake apa semua, ada memang kuat kan, So beza dia kat situ lah. Kalau kat nyokong kita, tak, kalau kita buat mistake, still dia orang encourage kita kan, bagi semua, bagi sorakan yang padu. Tapi dekat sana beza tu lah. So semua pemain dah kira dah set mental masing-masing lah sebelum nak lawan dengan diorang tu. Memang crowd tu salah satu lawan kita orang lah, lawan player yang ke-12 crowd dia orang tu. So kita semua dah set mental masing-masing lah. Jangan hiraukan crowd, just ambil kata semangat daripada dia orang untuk bounce back, untuk give 100% balik kat lawan balik dia orang. Okay, alright. Okay, thank you Putih. So sebelum kita ada satu soalan daripada penonton kita untuk Mazuri atau Kobau. Tapi sebelum kita pergi ke soalan tu Kobau, saya nak tanya kepada Pian. Pian mungkin boleh anggarkan berapa lama lagi Pian boleh bermain untuk skuad negara, Pian, ataupun bermain secara profesional. Agak-agak Pian boleh tahan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Apa perancangan anda? Rasa dalam 5-6 tahun lagi abang, dalam late 20s or 30 tu dah slow lah. Ya ke? Ke kahwin ke berhenti? Sampai 30 steady. Tak kahwin lagi bang. Kalau kahwin tu baru kena fikir balik lah. Sekarang tak kahwin lagi kan. So tak kahwin lagi macam target 30, 31, 32 ni boleh lagi ni. Kahwin lambat sikit lah. Saya target macam nak main rugby, bukan untuk national je, macam nak walaupun social game macam dalam sampai umur 35 macam tu. Tapi kalau anda diberi pilihan untuk bermain secara profesional, Pian, anda ambil ataupun macam mana? Saya ambil lah. Itu pun macam impian juga kan, nak merasa main profesional di kelab luar macam mana. So saya rasa saya ada opportunity tu saya ambil lah. Macam sekarang Pian umur berapa sekarang, Pian? Saya sekarang 26. 26. Okey. So Pian bercadang macam sampai had 30 tahun itulah had dia 30 31 macam itulah. Tengok macam apa kondisi badan macam badan lagi strong ke apa ke, macam apa kau cakap tak kahwin lagi tak tahu. Dah kahwin tak tahu macam mana. Alright. Kalau ada diberi peluang masih mampu main untuk nasional,
Untuk Malaysia, insyaAllah saya still main. Sayang kan nak tinggal rugby bang. Yalah. Betul. Setelah apa yang Pian kita melalui kan. Takkan semudah tu kita nak tinggalkan lah. Okay. Alright, terima kasih Pian. Jadi mungkin kita boleh siarkan ada satu soalan daripada Iqma Lotfi Hazami. Untuk Saudara Mazuri, where do you stand in new Bunga Raya Sevens program and can we expect to top or at least a match the 2019 national team? Ini pandangan peribadi lah, kau bau. Ya. Susah jawab soalan ni sebenarnya. Dia sebenarnya macam ni lah. Bila kita tengok program kan Bunga Raya Sevens ni program sekarang yang saya tahu saya dah lama dah bukan tak ambil tahu lah, dah lama macam tak betul-betul ikut kan. Tapi apa yang saya tahu sekarang ni ramai player baru yang dimasukkan dalam team Sevens dan ada 5 orang player senior yang akan dikekalkan. Cumanya lepas ni tak ada SEA Games 2021 dan 2023. Tak ada SEA Games tu. Sebab hosting country tak nak buat. Dia SEA Games ni bergantung pada hosting country. Kalau hosting country dia rasa dia boleh dapat pingat dekat satu sukan ni, dia akan buatlah sukan tu. Tu yang kadang-kadang sukan tak apa-apa tak pernah kita dengar tu ada. Kan? Sukan-sukan kampung dia orang dia buat dekat SEA Games. So tak ada 2021 tak ada, 2023 pun tak ada. So nampaknya directionnya, targetnya adalah Sukan Asia 2026. Betul tak? Okay. Nagoya. So Sukan Asia 2026. Tapi sebelum Sukan 2026 tu, Sukan Asia sebelum tu 2022 ke? Satu lagi. Tak tahu 2022 Dia selepas SEA Games. Commonwealth pun rasanya 2022 dekat England. Okay. So persoalannya bila tak ada SEA Games ni, macam mana kita nak benchmark kita punya performance? How we going to measure our team performance between the SEA countries, Southeast Asia countries? Macam mana kita nak measure? Macam mana kita nak tahu yang kita dah better daripada Singapore, atau kita better daripada Thailand, atau kita better daripada Philippines sebelum kita hadap tim-tim macam Korea, Hong Kong, Jepun dan lain. Dia ada banyak tau, Sri Lanka lagi, China bila dia melibatkan sukan tu masuk Olimpik, dia akan fokus gila-gila punya. Itu perangai China. Itu sebab dia biar team 15 dia masuk jatuh division 3 ke division 4 ke, dia tak peduli. Dia just fokus dia punya sevens. Sebab sevens rugby ada dalam Olimpik. So macam mana kita nak measure ourselves between these Southeast Asia countries kalau tak ada SEA Games ni? So saya rasa lah apa yang perlu dibuat, maybe kita kena apply minta Asia Rugby maybe buat satu series between the Southeast Asia country. Maybe tahun ni ada 3 series, satu main kat Thailand, satu main kat Singapura, lepas tu main kat Malaysia, dekat-dekat je. So supaya kita boleh tahulah between kita punya performance, current performance dan mana kedudukan kita dalam Southeast Asia ni. So ajak je country-country yang 4 ni. Dia 4 ni dia lebih kurang je strength dia. Philippines, Thailand, Malaysia, Singapura. Lebih kurang je. Dia seolah-olah macam Fiji, New Zealand, England, Australia. Lebih kurang ke? South Africa ke. So at any time ni boleh beat ni, ni boleh beat ni, ni boleh beat ni. Tengok siapa yang banyak buat mistake masa game tu. Itu je. Itu yang saya punya concern sekarang ni. Macam mana kita nak measure ourselves? Macam mana kita measure? Yalah kita sekarang ni program under MSN. Memang kita boleh hantar pergi tournament sana, pergi tournament sini, pergi overseas. Tapi itu tak semestinya dapat memberikan kita gambaran prestasi kita bila menentang pasukan-pasukan daripada Southeast Asia atau pasukan daripada Asia. So satu plan perlu dibuat untuk kita measure ourselves from time to time. Maknanya daripada tahun 2021, 2022, kedudukan kita dalam Southeast Asia dengan kedudukan kita dalam Asia. Kena fikir macam mana nak buat supaya kita boleh tengok dia punya progress tu. Kalau tak, memang kita tiba-tiba main dekat Asia Game, kita akan tiba-tiba terperanjat. So budak-budak tak biasa main lawan tim macam ni, tiba-tiba lawan tim macam Jepun, Hong Kong apa semua. And then kita takut inilah yang apa result yang kita tak nak tu terjadi. Tu lah.
Okey, faham. Dan macam sekarang Putih adakah termasuk dalam program sekarang ataupun tak termasuk dalam program yang sedia ada sekarang? Macam mana? Saya masih lagi tunggu keputusan lah daripada pihak manajemen Sevens dan juga pihak MSN. Diorang ada bagi tahu saya tadi, diorang akan meeting esok pagi. So tunggu keputusan tu macam mana. So kalau diorang kiranya diorang nak panggil balik untuk senarai ada 5 player senior yang sebelum ni, so kita orang go lah sama ada bulan ni ataupun bulan depan. So tu kena tengok keputusan esok pagi macam mana. Yep. Okey, tak apa. Tetapi kalau katakan tak termasuk dalam program tersebut pun Putih akan join 15 squad 15 Yep. Bunga Raya. Dah dapat call up ataupun ada dapat panggilan ataupun Untuk, macam mana Putih? 15. Kalau sebelum ni planning saya, kalau saya tak ada dalam Sevens punya program, saya akan main untuk 15 side lah. Sebab nama saya ada dalam 15 side, so saya tu lah, continue lah rugby, takkan nak berhenti macam tu. So saya carilah mana-mana team. So dah 7 saya tak ada, so saya pergi 15. So macam tu lah, selagi mana untuk negara lah. Putih kalau Putih nak kerja bank beritahu lah. Iklan. Boleh bang. Dah promo siap-siap dah. Okey. So kalau macam Pian nak habiskan study dekat UiTM, ada lagi beberapa paper lagi lah yang nak di-settlekan, nak di-clearkan. Ni dah last semester dah. Semester ni saya habiskan semua apa yang sangkut. Okey. So lepas tu after this bolehlah cari kerja slow. Goncang dah dapat kerja dah kan? Goncang dapat kerja lah. Bank kerja bank kan. Ada kerja boleh masuk kerja bank. Ada online kerja bank bang. Boleh bang? Boleh. Terus lepas ni terus interview. Kerja apa bang? Security ke bang? Kita fikir kemudian tu. Baik. Okey, untuk Putih pula. Putih sekarang saya rasa minggu lepas baru je sambut birthday yang ke-23. Kan Putih? Betul. Selalu orang 23 ni orang yang dah masuk umur 23 ni selalu perancangan berikutnya adalah dia nak bertunang lepas tu nak kahwin. Macam tu ke betul? Tak ada. Saya yelah, yang sama bayan saya memang ramai macam tu lah. Ramai dah bertunang, dah kahwin. So tengok je lah. Macam tu lah. So, perancangan saya saya nak habiskan study saya dulu. So kalau kerjaya saya dalam rugby ni diteruskan, mungkin saya boleh main dekat professional player dekat Japan ke, dekat mana-mana, New Zealand ke. So saya akan pergi first lah. Saya nak cari experience tu dulu. Bila dah saya puas benda tu, barulah saya fikir masa depan saya. Sebab saya anak sulung, so saya bergantung untuk family juga lah. Saya bertanggungjawab untuk tanggung saya punya family juga. So selagi mana saya boleh tolong, saya tolong dulu. Kalau macam bila dah kahwin ke apa kan, so saya banyak pula tanggungjawab kan, kiri kanan pula. So saya fokus saya punya kerjaya dan family saya. Itu saja. Okey. Kalau macam Putih, berapa lama lagi nak habis belajar Putih? Saya lagi, kalau ikutkan saya punya program 4 tahun, saya dah habis 2 tahun, lagi 2 tahun setengah macam tu lah, sekali dengan grade lah. Dan grade nanti anda bergelar seorang cikgu? Cikgu pendidikan jasmani. Cikgu atau pegawai bank lah. Tukar, degree pendidikan jasmani tapi pergi bank. Okey. Alright, jadi masa pun dah kita dah bersiaran selama 1 jam 20 minit dah sebenarnya.
kalau ada lagi soalan daripada penonton, mungkin kita boleh pancarkan di skrin untuk sama-sama kita berkongsi pandangan kalau ada. Dan Isai pun saya rasa macam dia tak sempat kot nak masuk. Ataupun jap Isai ada tak? Okey, Isai tak ada. Isai tak dapat bersama kita. Jadi okey, Putih dan juga Pian bersempena dengan inilah sebenarnya Rabi.my bersama dengan Carisbrook dengan sokongan daripada MRU dan juga KPM sedang pada ketika ini sedang berjalan virtual run ataupun larian maya Rabi.my. Kalau kita boleh tunjukkan poster di skrin, poster virtual run Rabi.my. Sebenarnya virtual run ni dianjurkan Putih sebabnya sekarang kan dah tak ada tournament apa-apa kan. Tournament tak ada, so training jadi semua training sendiri dan sebagainya. Jadi timbullah satu idea untuk kita create lah satu event kan. Nak buat tournament rugby tak boleh. Bagi ada medal. Jadi kita create lah satu acara sambungan tapi masih lagi bertemakan rugby lah. Yang dipanggil Rugby in My Blood virtual run anjuran Rabi.my dengan Carisbrook Malaysia sebagai rakan kolaborasi dan ianya disokong oleh MRU dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi saya difahamkan Putih dan juga Pian juga Isai terlibat untuk menjayakan program virtual run ni, Putih. Pian. Jadi anda seperti yang kita tengok pada poster ni ada 3 kategori larian yang diwujudkan iaitu 5 kilo, 10 kilo dan juga 15 kilometer. Di mana 5 kilo ni berlangsung sepanjang Ogos. Betul Putih? Sepanjang Ogos. Sepanjang Ogos. Sepanjang Ogos. 5 km sampai 31 bulan Ogos. And ada period time untuk ni. So akan buka balik untuk registration 10 km. So kalau yang mana nak ambil combo pun boleh lah. Betul. Ambil combo terus pun boleh sekarang ni. Tengok 5 kalau 15. Kalau medal ni sebenarnya kalau kita kumpulkan ketiga-tiga medal ni boleh dicantumkan dan menjadi satu bentuk yang lain kan. Bentuk bola. Dia jadi bentuk bola rugby lah. Di samping t-shirt yang direka khas oleh Carisbrook Malaysia. Tadi kau tak silap Isai baru saja. Isai ada. Lambat baru boleh kerja. Okey. Tak apa. Apa pun terima kasih Isai kerana bersama dengan kami pada malam ni. Macam tadi Putih dengan Pian dah ceritakan pengalaman dia orang masing-masing. Macam Putih dah ceritalah 2017, 2019 semuanya lah. Mungkin Isai terlibat kan 2017 Isai berada dalam squad 2017. Ya saya bang. Ada dalam squad. Isai secara ringkasnya sebab kita dah 1 jam 24 minit bersiaran, kita dah di penghujung ni. Secara ringkasnya Isai, saya nak Isai tolong ceritakan pengalaman semasa 2017 secara ringkas. Semasa 2017 bang? Dia nak bertumbuk bang. Ada. Pengalaman saya tu bagi saya dia pengalaman paling bahagia sebab itu juga first time saya masuk final untuk acara SEA Games, first time. Dan juga first time main SEA Games. Terus dapat wakil Malaysia dalam series 2017. Alhamdulillah dapat emas, pengalaman yang paling bahagia bagi saya dan juga tim. Tapi menghampiri 2017 tu apa pengalaman anda yang Isai telah habiskan untuk menghadapi 2017 tu? Sebelum SEA Games lah. Sebelum SEA Games tu banyak pengalaman, pengorbanan, banyak kira saya buat. Saya tentu setahun program tu saya terus macam kan saya dah bekerja tapi saya terus berhenti kerja. Saya lupakan kerja kejap.
untuk fokuskan dalam rugby lah untuk SEA Games 2017. So berbaloi lah pengorbanan anda untuk Saya rasa 100% berbaloi lah. Okey. Dan terus ke 2019 anda pun masih bermain untuk 2019. 2019 SEA Games 2019 pun saya masih bermain, masih ada dalam tim, alhamdulillah masih diberi kepercayaan lah untuk berada dalam tim. Dan tapi pencapaian pun hanya pingat perak, tapi still bersyukur juga dapat bagi pingat perak untuk Malaysia. Yep. Dan masa tu Putih punya performance macam mana? Kalau Isai boleh komen Putih punya performance tu. Lepas tu dia banyak marah. Putih orang tu tak tahu lah. 2015, 2016. Performance saya rasa okey je overall. Tapi disebabkan tim Filipin tu sendiri yang dah dapat overcome kita orang punya team and individual play. So tadi nak cakap juga performance throughout the SEA Games 2019 tu okey je, tapi at the final tu lah, bila final tu rasa macam out lah, tak boleh buat apa lah, tak boleh nak tebuk lah Philippines tu. Ataupun mungkin Putih masa tu di lambung populariti kan sehingga dia lupa. Mungkin lah bang, mungkin lah dia dah macam famous bang, aduh. Mungkin dia rasa dia lagi hebat. So dia biasa bang, masih lagi. Dia banyak layan fan lah sekarang bang, layan fan-fan dia ada satu move dia ada satu move yang 2017 tu yang paling best tu antara Putih dengan Isai. Masa tu Mike, tak salah aku, Amoy pass kat Maiko pass kat Putih, tapi Putih dia just flip je ball tu sebab orang dah mark dia. Player Singapore mesti mark dia. Dan Isai kat ujung dia ambil bola tu try. Itu one of the best try yang kita score masa 2017 lah. Lepas dia dive try tu macam nak runtuh stadium apa penonton bersorak. Itu memang best. Memang. Tanya kalau pergi sekarang kat tanah tu, tanya tanah tu okey ke tak okey. Tanya Isai tanya Tanya tanah tu Okey. Alright. Dan Putih pula, mungkin Putih boleh komen pula Isai macam mana untuk performance 2019? Adakah dia turut lambung? Banyak ni. Lambung populariti. Saya injet. Injet. Oh ya. Yeah. Terus dia dah injet lah. Main sekuat hati lah bang. Betul-betul. Masih ada. Kita tanya. Semua main dah 100% masing-masing. Ada player 2-3 orang macam tu lah injet selepas game. Ada Isai masa tu kena hamstring, Amoy ankle. So tu banyak juga player 2-3 orang juga. Ilman pun injet tu, Ilman ankle. Ilman masa lawan Singapura dia injet ankle juga. Tu rasanya mungkin sebab salah satu faktor. Singapura tu dah all out, dah memang peak gila Singapura tu. Esoknya terus tak boleh main. Alright. Orang ni ada pegang satu benda bang, dia orang tak boleh kalah dengan Singapura. Apa ni, Isai, macam tadi saya tanya kepada Putih dan juga Ian, kalau diberi peluang bermain secara profesional, mungkin anda akan rebut peluang tu ataupun macam mana? Kalau diberi peluang untuk bermain profesional, kalau tanya saya personally, saya akan ambil peluang tu bang. Bukan semua orang yang main kat Malaysia ni dapat peluang tu, and saya rasa semua orang kat Malaysia ni yang mana main rugby nak rasa main secara profesional lah. Itu antara top macam impian yang paling tinggi dalam dunia rugby lah kalau kita as a rugby player. Okay, macam sekarang Isai, umur sekarang berapa? Umur saya 25 bang. Tak muda sangat, tak tua sangat lah. Tengah-tengah. So macam Pian, InsyaAllah. macam Pian kata mungkin dalam tempoh 5 tahun lagi dia masih lagi boleh bermain secara serius dalam tempoh 5 tahun lagi. Kalau untuk Isai pula, mungkin Isai jangkakan berapa tahun lagi anda boleh bermain secara serius lah? 5 secara tahun serius lagi? saya rasa dalam 5-6 tahun lagi. Tapi itu pun dalam keadaan condition yang paling top lah. Maksudnya saya masih dalam keadaan yang saya boleh training and masih boleh fight dengan budak-budak muda.
saya rasa boleh lagi dalam 5-6 tahun dengan keadaan yang kondisi yang betul lah. Tak ada masalah pun bagi saya kalau training berterusan. Tu lah maksudnya, training and proper program. Umur jadi halangan bang. Alright. Okay, tak apa Isai. Dapat bersama dengan kita sekejap pun dah sangat-sangat berbaloi lah sebab selalunya kita punya program ni memang 9 sampai 10 tapi hari ni disebabkan ni lah kita nak tahu kisah-kisah yang berlaku. Peminat nak tengok Isai dia cakap. 2017 kan, 2019. Jadi itulah kita dah dah dapatlah perkongsian even 2015 lagi daripada Pian kan, 2017 daripada Putih, 2019 semua cerita telah diceritakanlah kepada peminat rugby tempatan. Dan seperti yang tadi saya maklumkan, sekarang ni sedang berlangsungnya virtual run rugby.my untuk kategori 5 km. Tetapi kalau anda yang di luar sana ingin untuk menyertai ketiga-tiga series 5, 10 dan 15 boleh terus mendaftar untuk kategori combo. Untuk combo anda boleh dapat ketiga-tiga baju dan juga pingat ataupun medal yang ditawarkan. Jadi Isai, Putih dan juga Pian ialah sebagai duta yang dilantik untuk mempromosikan event ni. Jadi macam mana? Anda dah mulakan larian ke atau memang tiap-tiap hari korang berlari ke? Macam mana? Kita orang memang eventually lari lah bang. Dalam seminggu tu ada 3-4 kali. Itu memang berlari lah sekarang. Kita orang dah lari time pertama. Kita orang time PKP lagi start since PKP. Since PKP PKP and dia start dengan 5km club ni, dia start after raya tu. Second day raya saya dah start run. Lepas tu third day tu and makin ramai dah start 5km. Okay, alright. So kita dah menghampiri satu scene macam tu, 5km club macam tu, konon-kononnya lah bang. Okay, alright. So PKP itu. Faham. Alright. Jadi Kobau, Putih, Pian dan juga Isai, kita tak boleh lama lah di atas talian. Dah menunjuk jam dah 10.36 minit malam. Jadi kita pun dah menghampiri ke penghujung lah OPO panas ni. Walaupun Isai bersama kita dalam 10-15 minit, saya rasa saya mengucapkan terima kasih lah Isai sebab sudilah juga sanggup spend masa dengan OPO panas pada malam ni. Jadi sebagai mengakhiri program kita pada malam ni, mungkin ada sedikit amanat daripada Putih, sikit amanat daripada Pian, sikit amanat daripada Isai untuk adik-adik ataupun generasi muda yang nak bermain rugby secara serius sehingga mewakili negara seperti anda. Okay, boleh bagi amanat sikit? Okay, pesanan daripada saya sedikit untuk pemain-pemain rugby, adik-adik kat luar sana yang minat rugby, yang ingin menceburi rugby. Tak kisahlah dekat mana anda berada, dekat mana anda punya tahap, jangan cepat mengalah. Itu je nak pesan, jangan cepat mengalah. Dekat mana korang duduk pun, korang kena belajar sesuatu. Stay improve diri tu untuk jadi the best lah. Jangan setakat kalau ada injury apa semua, kalau tak boleh nak ni sikit komplain ke apa, jangan letak benda tu tepi sebab kita perjalanan kita tu masih lagi jauh. So jangan mudah cepat mengalah. So sekarang ni yang time-time PKP ni korang kena aktif lah. Aktif workout ke, buat jogging ke apa semua, ada training sendiri lah. So sekarang ni Chris Brook dan juga Rugby Domai ada lancarkan virtual run. So apa kata join. Kalau tak boleh 5 kilo, ambil 10 kilo. Kalau tak ada 10 kilo, ambil 5 kilo. So benda tu boleh improve kamu punya fitness level. So tak adalah hari-hari kamu buat benda yang tidak berfaedah tu, baiklah active lifestyle kan di korang masing-masing. So 5km tu bukan terus habis 5km. Korang boleh buat satu hari 2km ke, lepas tu next tu 2km ke. So habis 5km tu korang boleh hantar result dekat dia punya website. Itu saja. Okay. Terima kasih. Alright.
Terima kasih Putih. Okey, Pian, pesanan daripada Pian. Ringkas Pian. Okay, pada saya lah, pada saya berminat rugby pemain rugby kat luar sana tu. Nak buat sesuatu, buat yang terbaik. Maksud saya tu hard work, effort, komitmen untuk kenal sesuatu benda tu, kerja buat yang terbaik. Macam tu. So, kalau nak jadi seorang player yang bagus pun banyak benda kat kita nak ni, walaupun fokus on kalau kita tak berharap dekat, macam nak terlalu berharap dekat coach, nak try untuk diri anda sendiri, macam training cukup, makan cukup, tidur cukup, rehat cukup, jaga recovery, insyaAllah apa yang kita nak, kalau kita buat yang terbaik, insyaAllah kita dapat. Okey, alright, terbaik. Terima kasih Pian. Okey, Yusef, pesanan daripada anda. Okey, satu je dari saya, respect coach, respect everyone dalam circle kita, kawan-kawan, referee or time kita main ke, senior or junior, just respect everyone and respect the time untuk training, untuk kita punya hard work and everything. And paling penting, respect our parents and everybody. Itu yang paling penting. Okay. Alright, terima kasih Seh. Dan last but not least from our panel tetap, Kobau. Ajak adik-adik ni kerja. Okay, sebelum tu nak jawab Ikmal punya last tu, takut nanti tak jawab ni macam hanging kan. Just short je, relevan ke tak untuk ada senior player dalam Bunga Raya Sevens. First, kita kena tengok daripada segi angle mentor-mentee. Kadang-kadang player ni, dia kena ada mentor dia, which is kadang-kadang idola dia. Maybe Putih, player yang bagus kan mengidolakan Putih, so dia nampak Putih ni as one of the big figure in rugby. So bila Putih mentoring the new blood ni, dia akan rasa lagi semangat. Maybe Isay ada lagi satu player tu, dia idolakan Isay, maybe idolakan Pian. So mentor-mentee lah untuk ni age adakah relevan ke tak untuk senior player ni. Lagi satu, berapa umur, what's the peak age range to play for Sevens national team. So peak age range ni berbeza-beza. Umur kita ni ada dua. Satunya chronological age, satu lagi is biological age. So sometimes kita punya chronological age which is kita punya actual age kan. Kadang-kadang macam aku, umur aku 44. Tapi biological age aku 22. Maknanya aku still boleh main rugby. Ada certain orang actual age 30 tapi biological age dah macam umur 45. Apa suka pun tak boleh main, semua dah weak. So yang pentingnya dia punya biological age tu nak kena tengok. So tak ada sebenarnya apa maybe adalah sikit guideline untuk umur berapa peak ni semua, tapi Seravi still main top rugby, umur dia 34, 35, 36 pun dia main Hong Kong 7 lawan All Black, siap score lagi try final. So it's ini benda yang ni lah. Satu lagi kepentingan diorang ni, senior player untuk ada dalam team tu adalah untuk share diorang punya experience. Sebab player baru ni maybe diorang tak experience main dekat final, especially depan home ground macam SEA Games KL final 2017. So lepas tu final dekat Filipina, dekat diorang punya home ground pula, macam ada pressure dia. So orang ni lah, senior player ni lah yang akan lead, yang akan guide. So kalau kita masuk the whole team baru, dia akan shock, tak ada mentor-mentee kat situ, tak ada mentoring, tak ada macam pertukaran pengalaman ke apa ke, tak ada build from the inside. Sebab coach, kita tak boleh expect coach untuk buat semua benda. So sebagai penutup, yang kita tengok depan kita sekarang ni semua adalah macam ikon-ikon rugby Malaysia. Diorang ni kita sanjung as Wira sebab skor mendapatkan emas pertama Malaysia SEA Games 2017. Automatically sekarang ni diorang ni rugby ambassador untuk rugby Malaysia. So pergi mana-mana orang akan tengok diorang. So budak-budak Sevens ni dia kena jagalah image sikit. So korang dah jadi ambassador, so people look high to you. Orang tengok, wah ini. So janganlah tunjukkan benda-benda yang tak elok kan. Besok satu hari maybe korang coach, korang maki-maki referee. So player yang orang muda tengok,
dulu dia orang menang SEA Games ni mana maki-maki referee lah. So tak nampak tak cun lah kat situ lah. So dia orang perlu jaga sikit apply the core values of rugby. And I'm sure satu hari nanti aku akan tengok muka-muka ni juga yang datang coaching course. Nanti satu hari dia orang akan bawa tim. Dan dia orang akan tahu kepentingan karakter seorang coach tu kena macam mana supaya dia player-player bawah dia dapat ikut. So untuk yang pemain di luar sana, dengar cerita dia orang, hargai pengorbanan dia orang, jangan bash dia orang ni tanpa usul periksa. So banyak pengorbanan yang dia orang buat ni yang orang lain ni hanya main kat keyboard tu, tapi dia orang buat struggle, keluar air mata darah, tapi tak ada orang tahu. Demi untuk Malaysia, dia orang sacrifice everything, and kita patut respect dia orang. And apa yang dia orang buat tu kita patut jadikan contoh dan tauladan. Itu sahaja. Thank you. Okay. So terima kasih Kobau. Itu dah merangkumi semua topik perbincangan kita pada malam ini. Terima kasih kepada Putih, terima kasih kepada Pian, terima kasih kepada Isai. Sanggup tu kejar kan nak live juga malam ni. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Nanti kita jemputlah lagi. Ada tajuk dia peranan kumis dalam bermain rugby. Itu penting lah, penting. Kenapa semua kan ada? Alright. Okay, baik. Terima kasih Kobau, terima kasih Putih, terima kasih Pian dan juga Isai. Nampaknya kita telah bersiaran selama 1 jam 42 minit dan terima kasih juga kepada anda di luar sana yang setia mengikuti siaran ini hingga ke penghujungnya. Dan bagi anda yang masih lagi berminat untuk menyertai rugby.my virtual run, boleh terus untuk membuat pendaftaran. Kerjanya masih lagi terbuka untuk bulan ni 5 kilo, bulan depan 10 kilo dan bulan berikutnya 15 kilo. Dan kalau anda nak dapatkan 3-3 sekali, boleh register untuk combo 5, 10, 15. Dapat 3-3 baju, dapat 3-3 medal dan boleh jadikan koleksi yang terhebat untuk komuniti rugby untuk tahun 2020. Okay? Jadi saya rasa setakat itu untuk kali ini. Kita akan jumpa lagi di lain waktu dengan tetamu jemputan yang lain dan juga dengan topik-topik hangat yang akan kita bicarakan akan datang nanti. So untuk itu terima kasih sekali lagi Kobau, terima kasih Putih, terima kasih Pian. Pian dah menguap dah, 3 kali dah dia menguap. Dan juga Isai, terima kasih banyak bersama kami. Untuk itu sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam.